Baik, so ini adalah sambungan daripada bahagian 1 yang mana kita menyentuh tentang kemakmuran yang terdapat di negara kita daripada dululah. Okey, so kemakmuran yang kita dah sentuh yang pertama adalah tentang hasil bumi dan hasil alam yang mana terbahagi daripada hasil galian, terbahagi kepada hasil hutan dan sebagainya. Kemudian kemakmuran yang kedua yang kita sentuh adalah sistem ekonomi yang terdapat di negara kita sebelum kedatangan British lagi, yang mana kita dah ada satu sistem perdagangan dan pelabuhan, kita dah ada perdagangan antarabangsa dan sebagainya, kita dah ada pelabuhan interport, pusat pengumpulan barang. Kemudian kita dah ada satu sistem untuk menimbang, sukat dan juga ukur, yang mana kita ambil juga sistem timbang, sukat dan ukur daripada China dan juga India. Kemudian kita dah ada satu sistem ekonomi penggunaan mata wang yang diperbuat daripada mata wang emas dan juga mata wang perak mengikut negeri-negeri di tanah Melayu. Okey, dan kita juga dah ada bawah sistem ekonomi, kita dah ada satu sistem percukaian yang mana cukai-cukai dikenakan untuk kegiatan-kegiatan seperti hasil perlombongan, pertanian, hasil hutan dan juga perdagangan. So, ini kita nak masuk kepada kemakmuran yang ketiga, iaitu kegiatan keintelektualan. Bila kita sebut keintelektualan, maksudnya dia berkaitan dengan keilmuan tentang pendidikan yang telah terdapat pada ketika dulu. Walaupun orang kata belum ada lagi bangunan macam universiti dan sebagainya, tapi dah wujud kegiatan keintelektualan, maksudnya kegiatan ilmu tu. Okey, baik. So, kita tengok bagaimana pendidikan kita ketika itu, bagaimana kegiatan keintelektualan kita pada ketika itu. Baik, pendidikan ialah satu aspek yang sangat-sangat penting dalam kehidupan masyarakat tempatan. Tak dinafikan. Dalam agama sekalipun, kita digalakkan untuk menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu hingga ke negara China. Maksudnya, disuruh kita tuntut ilmu sampai ke tahap yang paling tinggi. Okay, so pendidikan ni adalah bertujuan yang pertama untuk melahirkan individu yang berakhlak mulia dan berkelakuan sopan, bertata susila, berdikari dan berhemah tinggi. Maksudnya, okey, apa maksud? Tujuan pendidikan pada ketika dulu dia lebih kepada untuk membentuk, ni dia membesar pula, untuk membentuk akhlak, untuk membentuk akhlak individu. Okey, itu untuk supaya individu tersebut bila dia ada ilmu, dia berakhlak mulia, berkelakuan sopan, bertata susila dan juga berhemah tinggi. Itu tujuan pendidikan pada ketika dulu. Okey, jadi dekat sini sebelum kedatangan kuasa barat dalam masyarakat kita ni pendidikan dibagikan kepada dua bentuk. Satu kita kata pendidikan tidak formal dan satu lagi pendidikan formal. Okey, so sekarang kita nak tengok apa itu pendidikan tidak formal. Okey, baik. Pendidikan tidak formal merupakan satu pendidikan awal ataupun asuhan dalam institusi keluarga. Maksudnya apa yang kita belajar daripada persekitaran kita, apa yang kita belajar daripada mak ayah kita, apa yang kita belajar lahir saja tu kita bukan masuk sekolah lagi. Kita tengok dulu persekitaran kita. So sebab tu orang kata contoh daripada mak ayah tu. Okey. So kanak-kanak telah diajarkan kemahiran seperti bercucuk tanam, menangkap ikan, bertukang dan menghasilkan keraftangan. Pada masa dulu masyarakat kita dia buat kegiatan, contoh masyarakat kampung dia lebih kepada aktiviti-aktiviti seperti bercucuk tanam, menangkap ikan, bertukang dan menghasilkan keraftangan. Jadi bila mak ayah dia ada kemahiran ini, secara langsung dia akan mengajar anak dia kemahiran yang sama, pendidikan yang sama. Itulah kita kata pendidikan tidak formal. Kita belajar daripada ahli keluarga kita, persekitaran kita, apa yang kita nampak, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itulah yang kita belajar dulu. Okey. Kemudian daripada keluarga juga kita akan belajar tentang ilmu agama, akhlak. Mak kata okey jangan menyanyi kat dapur, nanti apa-apa. Kita masuk rumah orang mestilah sebelum tu basuh kaki. Kalau dulu-dulu ada satu kita bagi tempayan depan pintu rumah tu, sebelum masuk kena basuh kaki dulu, bagi salam. Semua tu adalah untuk membentuk kita supaya berakhlak mulia serta menjaga maruah
diri. Jadi bagaimana pendidikan tidak formal ini disampaikan kepada anak-anak? Antaranya melalui pantun. Contoh, siakak senohong gelam ikan duri, bercakap bohong lama-lama mencuri. Maksudnya melalui pantun tu dia bagi satu apa orang kata, iktibar pengajaran. Jangan mula buat jahat, jangan mula berbohong. Lama-lama dia akan jadi uh, benda yang lebih jahat. Mula-mula bohong, lama-lama mencuri. Okey, melalui syair, melalui peribahasa, melalui pantang larang. Pantang larang banyak. Orang Melayu pun sama sampai sekarang masih lagi orang kata pantang larang. Ada pantang larang yang kita kena ikut. Bukanlah satu dosa benda tu kalau kita apa? Kita tak ikut, tapi tak elok. Bagi mata orang tua tak elok. Dia akan bawa kesan yang tak baik pada diri kita. Dan orang kata pendidikan tidak formal juga disampaikan melalui cerita-cerita teladan seperti kamu tengok ni. Di tanggang anak derhaka. Banyak lagi cerita-cerita teladan sang kancil dengan buaya. Banyaklah yang kita belajar. Semua melalui cerita-cerita tu dia ada dia punya uh, nilai moral yang apa dia bagi dekat situ. Okey, baik. Itu yang pertama, bentuk pendidikan tidak formal. Yang seterusnya kita tengok. Antara cerita-cerita rakyat yang diajarkan kepada anak-anak, antaranya seperti si tanggang anak dahaka. Yang mendidik anak tidak mendahaka kepada ibu bapa. Okey, melalui cerita si tanggang, macam mana mula-mulanya hubungan dia sangat-sangat baik dengan mak dia, tapi bila dia dah senang, dia dah diangkat, dia ada kuasa, dia tak mengaku mak dia yang susah, mak dia yang serba kekurangan itu adalah ibu yang melahirkan dia. So dia didik kita supaya jangan dahaka lah kepada mak ayah. Tahap mana pun kita ingat. Okay, so antara cerita-cerita lain seperti cerita anjing dengan bayang-bayang. Ini juga moral yang disampaikan supaya kita jangan tamak. Yang mana anjing tu dah ada pun, dah dapat tulang. Jadi bila dia jalan-jalan, dia lalu kat kawasan air sungai, dia nampak ada bayang-bayang dia dan dia menganggapkan ada tulang lagi di dalam bayang-bayang tersebut ada tulang lain. So bila dibuka saja mulut dia, tulang yang dia gigit itu yang digonggong tadi dah jatuh. Jangan tamak. Jadi dia kata mesej dalam si tanggang anak dahaka ialah mendidik anak agar tidak dahaka kepada ibu bapa. Mesej cerita anjing dengan bayang-bayang ialah memberi nasihat supaya bersikap tidak tamak. Okey, baik. Yang seterusnya, matlamat pendidikan tidak formal di Sarawak dan Sabah pula membolehkan mereka berdikari apabila dewasa. Sabah dan juga Sarawak, kalau kita tengok dia punya kawasan geografi dia lebih macam kata hutan tebal. Hutan tebal lebih daripada kita yang duduk dekat Semenanjung ni. Masa dulu memang infrastruktur di Semenanjung ke Sabah Sarawak kan memang tak ada infrastruktur yang baik, tapi kita kata keadaan Sabah dan Sarawak tu lebih dahsyat lah. Sebab walaupun dah bila kita dah moden sekalipun sampai sekarang masih lagi banyak pendalaman Sabah Sarawak yang belum dimajukan sepenuhnya kan. Jadi matlamat pendidikan tidak formal di Sarawak dan Sabah, dia nak ajar anak-anak dia supaya hidup berdikari, boleh survive walaupun tak ada mak ayah ke, walaupun masih kecil mereka dah boleh masuk hutan, mereka dah boleh menyumpit dan sebagainya. Jadi antara pendidikan tidak formal yang disampaikan adalah melalui cerita juga seperti mana yang berlaku di Semenanjung Tanah Melayu, melalui cerita lisan yang berkaitan dengan amalan dan kepercayaan turun-temurun. Okey, sebab dekat Sabah dan Sarawak ni dia banyak etnik dia banyak kaum dan setiap etnik tersebut dia ada kepercayaan dia pun masing-masing. Ada juga yang masih lagi memegang kepercayaan animisme, maksudnya dia percaya kepada sumber-sumber alam, percaya ke sungai ada kuasa, pokok ada kuasa, masih lagi lah. Tapi dia punya ada juga kebaikan dari situ daripada kepercayaan mereka tu, mungkin mereka lebih menghormati alam. Okey. Baik, di Sabah pula dipelajari melalui keluarga. Sama juga pendidikan formal dipelajari, pendidikan tidak formal dipelajari melalui keluarga ataupun masyarakat setempat. So kalau kata mak ayah dia bersawah, berternak, bertukang, berburu, memanjat, memancing dan menyumpit, dia akan ajar anak dia benda yang sama. Baik, itu adalah pendidikan tidak formal. Dan dah wujud juga pada ketika itu pendidikan formal. Pendidikan tidak formal kita belajar daripada direct secara langsung daripada mak ayah kita tanpa cikgu, tanpa buku, tanpa silibus.
tanpa ada bangunan, tanpa ada tempat meja belajar, tanpa ada kursi belajar. Pendidikan formal pula. Okey, pendidikan formal maksudnya mesti ada seorang guru yang mengajar, mesti ada murid di situ, mesti ada tempat belajar. Okey, jadi pendidikan formal masyarakat Melayu pada ketika dulu adalah bercorak Islam. Maksudnya dia lebih kepada mengajar tentang ajaran Islam, menekankan ilmu-ilmu agama, menekankan ilmu-ilmu keagamaan. Jadi pendidikan formal telah dilaksanakan antaranya di masjid, surau, pondok, madrasah dan juga istana. Sebab tu kita kata pendidikan formal mesti ada tempat yang belajar, tempat untuk belajar. Ada facilities, bukan kita panggil ada bangunan lah, ada tempat untuk belajar. Contoh yang diberi di sini masjid, surau, pondok, madrasah dan istana. Baik, kita tengok dulu kegiatan kamu boleh rujuk kamu boleh rujuk muka surat 9. Kita tengok kegiatan pendidikan formal yang berlaku di istana. Di istana sini. Baik, di istana mereka belajar tentang hal-hal pentadbiran negara. Biasanya yang belajar ke istana ni adalah golongan-golongan pembesar lah, golongan-golongan atasan, golongan pemerintah, maksudnya sultan, dia punya pembesar-pembesar akan belajar tentang hal pentadbiran negara dan juga sistem politik. Okey. Kemudian di masjid dan juga surau. Di masjid dan juga surau pengajiannya merangkumi cara bacaan dalam solat, tajwid, mempelajari hadis, mempelajari fiqh, mempelajari usuluddin, mempelajari tentang ilmu-ilmu agama Islam lah. Sampai sekarang masih lagi kita kata masih lagi lah dekat masjid ni ada lagi menjadi tempat untuk sebarkan, sampaikan ilmu. Okey, seterusnya pendidikan formal juga berlaku di pondok. Pondok yang mana pendidikan pondok ni mata pelajaran yang diajar ialah Al-Quran, ilmu hadis dan juga bahasa Arab. Pondok sampai sekarang sistem pondok kita masih pakai. Okey, so dekat pondok ni siapa dia panggil pondok? Pondok tu macam rumah-rumah kecil lah. So dia macam duduk asrama macam tu. Dia duduk kat pondok, duduklah kat situ, dia akan belajar tentang ilmu-ilmu agama. Contohnya dikata kat sini pada ketika dulu diajarkan ilmu Al-Quran, ilmu hadis dan juga bahasa Arab. Ada silibus, ada cikgu yang mengajar. Okey, yang seterusnya madrasah. Madrasah ni kalau kata kita sekarang, kita tukar dalam bahasa sekarang, sekolah lah. Okey, so madrasah pun sama. Ada sukatan pelajaran, ada silibus. Macam kamu belajar sekarang sejarah, ada bab 1 sampai bab 8. Sains, ada apa? Dia kita kata ada sukatan pelajaran, ada topik-topik yang perlu dipelajari. Kemudian di madrasah juga mereka akan belajar di dalam kelas dan di sini dikatakan mempunyai 3 tahap. Mempunyai 3 tahap. Tahap permulaan, tahap pertengahan dan tahap pengkhususan. Macam kita sekarang kita ada contoh ada UPSR, ada PT3, ada SPM. Macam itulah kita kata macam ataupun kita ada matrikulasi, kita ada diploma, kita ada ijazah, kita ada peringkat master. Macam itulah juga. So dia ada tahap tahap awal, tahap permulaan kita panggil, pertengahan dan pengkhususan. Kemudian madrasah ini akan diawasi oleh mudir. Mudir tu seorang guru besar. Sampai sekarang lah konsep mudir masih digunakan pakai di sekolah-sekolah agama. Kemudian akan diselia oleh jawatan kuasa kewangan. Maksudnya apa? Akan dipantau. Diselia maksudnya dipantau oleh jawatan kuasa kewangan. Jadi kita tengok satu sistem pendidikan di madrasah ni dia memang dah betul-betul lebih kepada macam kata formal lah. Contoh macam sekolah yang bermula dengan madrasah adalah sekolah apa? Yang kenal sekarang ni, sekolah Al-Masyhur. Baik, di Sarawak bagaimana pula pendidikan formal dia? Pendidikan formal telah dijalankan di masjid dan sekolah-sekolah agama dan kumpulan-kumpulan etnik yang beragama Islam. Mempelajari ilmu agama ini seperti membaca Al-Quran, menulis jawi dan mereka mempelajari cara-cara melaksanakan ibadat macam solat dan sebagainya. Jadi siapa yang ajar mereka di Sarawak? Mereka diajar oleh guru-guru Al-Quran, diajar oleh imam, diajar oleh lebay. Di Sabah pula pendidikan secara formal amat terhad.
Maksudnya tak begitu meluaslah pada ketika dulu. Etnik yang beragama Islam sama juga seperti di Semenanjung dan Sarawak, mereka akan belajar untuk